ke pusat rawatan, pusat pembelajaran Darul Shifa di Bangi itu. Alhamdulillah, di Negeri Sembilan ni Darul Shifa sebenarnya lama dah ada, sebab salah seorang dari jawatan kuasa Darul Shifa pusat itu iaitu Ustaz Zulkifli Dahlan, merupakan orang kuat Darul Shifa. Dia merupakan pengurusi jawatan kuasa disiplin, pengurusi jawatan kuasa disiplin, jawatan kuasa yang lama lah, pengurusi jawatan kuasa disiplin di Darul Shifa pusat. Dia adalah orang Johor, orang lama ni, memang dah umur dah 60 lebih, dan telah pun berkhidmat dengan Darul Shifa lama. Tapi cawangan di Negeri Sembilan ni tak ada. Jadi rata-rata pesakit-pesakit yang memerlukan rawatan terpaksa pergi ke Bangi lah, pada masa sebelum ni lah. Hanya saya ingat pada pengalaman saya pada tahun 2000, masa tu saya mula mengajar di Tengku Said Idrus, sekolah menengah Tampin lah dulu. Sebelum tu bersama dengan pengaji Baharin je lah, di Pasir Besar, Pasir Besar. Dan pergi ke Tengku Said Idrus, di mana Persatuan Guru-Guru Agama Daerah Tampin dan Rembau telah pun menganjurkan khusus perubatan Islam ni di Pusat Pertanian di Cembung. Sekarang ni Zimat Zimat tu. Dulu Pusat Pertanian tu Zimat Hospital, situ lah tempat kita belajar mula-mula dulu lah. Tahun 2001 diijazahkan oleh almarhum Taibul lah. Tapi yang mengajar kami di sini adalah almarhum juga, iaitu Dr. Amran Kasimin. Pada masa tu saya ingat kita punya bendahari ni pun sama belajar ni, semua saya dulu ni sama belajar di Pusat Pertanian Cembung tu. Tapi mungkin tak sempat nak praktis dah tu, tak sempat nak praktis, jadi hilang lah. Saya ingat masa tu lebih kurang kita ada 200 orang seluruh Tampin dan Rembau, ada 200 orang. Tapi sekarang nak kumpulkan, saya ingat 20 orang pun tak ada. Yang kalau nak pergi buat rawatan rawatan primis lah, misalnya pada hari Sabtu sebelum sekolah dibuka itu, kita buat rawatan primis dekat Doha, hanya 4 orang saja. Kita buat kempen satu Negeri Sembilan, 4 orang saja ada. Tapi tak apa, Alhamdulillah kita dapat buat dengan baik lah. Hospital Rembau masa belum buka dulu, yang tu dapat ramai perawat, dia lebih kurang 40 orang seluruh Negeri Sembilan datang sama-sama rawat Hospital Rembau. Okey, tapi tidak habis di situ, lah. Walaupun kita hampir setahun belajar di Pusat Pertanian Cembung tu dengan Dr. Amran Kasimin, tak habis kat situ. Kita sambung belajar dekat Bangi. Tiap-tiap minggu pergi Bangi, naik kereta gele-gele lah dengan kawan-kawan, pergi ke Bangi, ulang. Barulah Tuan Guru Puas Hati diijazahkan lah untuk sesi tersebut. Tapi bila dah dapat ijazah tu, tak terus merawat, sebab tak berapa yakin lah nak merawat tu. Tapi ikutlah bantu-bantu Ustaz Abdul Ghani dan ada beberapa orang Ustaz lagi, kita bantu-bantu dia buat rawatan. Alhamdulillah, hari demi hari bila Ustaz Ghani cakap entah boleh rawat ni, aku lagi tunggu kata dia. Kali pertama saya pergi ikut rawat di surau di surau di Taman Gunung Mas. Seorang pesakit, saya masuk aja pintu surau, dihalau saya keluar. Kau jangan menyibuk kata dia, kau pergi balik. Allahu Akbar, terperanjat juga kan. Saya tak kenal dia. Macam mana nak dia suruh halau saya balik, dia halau saya balik. Kau jangan menyibuk, pergi balik kata dia. Tanya Ustaz, kita duduk kat luar dulu lah kata dia. Duduk kat luar, tengok dia rawat. Memang agak kritikal lah pesakit tersebut, sampai 5-6 orang pegang pun tak boleh nak tu. Yang tu menyebabkan hati lagi makin kecil kan, makin lagi tak
pesakit-pesakit yang nak dirawat lah. Saya masih kata sama Ustaz, saya tak boleh Ustaz. Tak apa, yang tak datang mana, tengok anak perawatan. Datang perawatan. Kebetulan datang beberapa kali datang rumah dia tu pesakit ramai. Dia suruh juga kita rawat. Bila jawab, letak aja tangan, baca Al-Fatihah, dia menjerit. Kita pun dah naik panik dah. Dia menjerit, kuat-kuat, sekuat-kuat ni dia menjerit. Saya kata kenapa dia menjerit? Bukan saya sakit, saya je letak saja tangan dekat dia punya belakang ni kan. Kenapa dia menjerit? Ustaz kata itulah kelebihan yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan, iaitu makhluk yang bernumpang di badan dia itu terasa panas. Itu yang menyebabkan dia menjerit. Dia macam tak berapa selesa lah dengan ayat-ayat yang kita bacakan itu. Okey. Dan terus sama dengan Ustaz, terus pergi ke Bangi, belajar lagi, dapatkan lebih banyak ilmu lagi kan. Ada juga yang kita jumpa lah kawan-kawan yang merawat ni. Bila merawat je, pesakit dia cakap, kau tak payah rawat aku lah, kau baca Fatihah pun tak betul dia tadi. Dia pula jadi tok guru pula. Dia kata kita baca Fatihah tak betul. Dia kata kau baca Quran pun tak betul, baca ayat sebutan tak betul kata dia. Itu pun satu juga kan. Jadi pun tu makin risau lah. Kalau kita takut kita punya bacaan Al-Quran yang tak betul, belajar juga dengan baca juga Al-Quran dengan beberapa orang ustaz-ustaz yang ada dekat sekolah. Kita duduk sama-sama belajar dengan dia orang. Kalau dekat Pasir Besar tu Ustaz Razi Marin singkat Ustaz Razi kan. Sambil duduk kat surau tu, tengah dengan dia selalu masa tu lah. Sebelum berpindah ke Tabin tu, saya sempat belajar dengan Ustaz Razi tu. Mula baca-baca, lepas tu dah rasa confidence sikit. Bila pusat rawatan di Tampin buka lebih kurang tahun 2010, 2010, barulah kita ada keyakinan untuk berawat secara persendirian lah. Okey. Jadi untuk makluman tuan-tuan, di Negeri Sembilan ni kita ada 4 pusat rawatan yang aktif sekarang ni. Iaitu pusat rawatan yang pertama dibuka di Negeri Sembilan ni ada di Nilai, ataupun kita panggil pusat rawatan KNIE, sebab dia dekat dengan KNIE di Nilai. Kemudian yang kedua Margosa, Taman Margosa. Dulu kita ada di Seremban 2, tapi Seremban 2 sekarang ni dah ditutup lah. Dia tak ada, sekarang ni hanya ada di Margosa saja, yang dikenali sebagai pusat rawatan PRK Seremban lah. Dan kita ada di Tampin, di Batu Belang, dan juga di Senaring, Kuala Bilak, Senaring. Nanti kan saya tinggalkan satu salinan nombor telefon ustaz-ustaz yang ada lah untuk rawat, untuk rujukan lah. Saya tahu ada anak-anak saudara mara tinggal dekat sekitar tu kan, bolehlah rujuk nombor telefon yang ada dekat situ. Okey, tapi dekat Rembau ni belum ada lagi pusat rawatan. Kita tak dapat lagi satu pusat yang sesuai untuk dijadikan pusat rawatan. Dulu saya ingat pernah kita buat di Masjid An-Nur. Saya rasa lebih kurang 2 tahun kot di Masjid An-Nur. Tapi rasa tak sesuai lah, sebab Masjid An-Nur ni dia aktif kan, dengan ada tuition pelajar apa semua kan. Dia tak sesuai, sebab pesakit-pesakit dia ada yang hardcore tu memang tak boleh tahan lah. Dia akan menjerit je kan, budak-budak takut lah kan. Jadi kita berhenti lah di Rembau ni. Jadi pesakit Rembau akan terus juga ke Tampin lah. Biasanya akan terus ke Tampin. Kita cuba juga nak cari kalau ada tempat-tempat yang sesuai untuk dijadikan pusat rawatan di Rembau ni. Kita akan cuba letakkan di Rembau lah. Sebab di Rembau ni ramai pesakit orang tua-tua, orang yang berumur lah, terutamanya perempuan lah, yang dah berumur. Ni kita memang prihatin lah dengan dia orang ni.
Kalau kita sempat, kita pergi ke rumah. Tapi kalau tak sempat, dia orang kena datang juga ke pusat rawatan ditampil lah. Okey, yang kita nak tengok kat sini, kenapa masa belajar tu ramai, tapi bila praktis tinggal 10-15 orang saja. Masa daftar belajar tu lebih kurang 200. Tapi praktis tinggal 10 ataupun 12 orang je lah. Dan sekarang ni Negeri Sembilan sendiri menganjurkan kursus perubatan Islam ni. Sekarang ni kita dah sampai siri yang kelima. Siri kelima, satu siri lebih kurang 60 ke 70 orang belajar. Mana dia ada 300 kan, lebih kurang. Tapi pun yang menjadi perawat sepenuh masa, yang boleh kita ajak pergi merawat, masih lagi tak ramai lah. Tambahan pula sekarang ni kita dah diwajibkan untuk mendaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Baru-baru ni kita diwajibkan mendaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah di bawah Jabatan Perubatan Tradisional, termasuk dah perubatan tradisional Cina, India, Ayurveda, semua tu, acupuncture, dia kena daftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan saya dah daftar, saya dah mohon kebenaran sebagai perawat dan diluluskan, tapi pendaftaran masih belum diluluskan lagi. Kena bayar setahun RM50 sebagai perawat perubatan tradisional ni. Okey, kalau ada tuan-tuan cadangan tempat yang sesuai untuk dijadikan tempat rawatan di Rembau ni, mungkinlah boleh beritahu pada kami ataupun pada siapa-siapa antara perawat yang ada di dalam senarai yang ada di Rembau ni. Mungkin boleh kita tengok sama-sama, boleh kita gunakan sebaik mungkin lah. Okey, itu tentang Darushifa di Negeri Sembilan lah. Jadi Negeri Sembilan ni tak lama, baru lagi dalam 2010 yang aktif lah merawat. Tapi ada juga ustaz-ustaz yang dah belajar lama, tapi dia tak praktis secara terbuka lah. Cuma bila Ustaz Abdul Ghani yang sekarang ni jadi pengurusi Darushifa Negeri Sembilan, bila dia pegang jawatan tersebut, dia war-warkan dan dia minta yang dah belajar ni praktis bersama, InsyaAllah. Okay. Baik, apa yang dimasukkan dengan perubatan Islam ni? Apa yang kita tahu perubatan Islam? Sekarang ni ramai orang mengaku perubatan Islam kan? Dan kita pun kadang-kadang terpengaruh. Bila orang cakap macam tu, kita pun panggil dia ustaz. Macam saya ni, saya sebenarnya bukan ustaz. Saya bukan ustaz. Saya guru teknik vocational. Saya mengajar mata pelajaran sains pertanian di sekolah dan juga mata pelajaran kemahiran hidup. Bukan ustaz. Tapi boleh katakan rakan-rakan semua panggil ustaz. Macam mana orang panggil ustaz pun saya tak tahu. Macam mana panggil ustaz pun saya tak tahu. Wallahualam. Kat mana dia tengok ustaz ni saya tak tahu lah. Ini macam biasa ya kan. Saya tak tahu. Kat mana dia nampak ustaz tu saya tak tahu. Okey, apa yang dikatakan perubatan Islam? Bila kita sebut perubatan Islam, orang ingat bila orang tu datang pakai petayam, ada janggut, pakai baju, pakai jubah, itu perubatan Islam. Kadang-kadang tak ada. Kadang-kadang ada setengah-setengah perawat yang perawatan seperti itu, tetapi bila dia rawat kita, dia akan kata, oh dekat badan kau ni ada 5 ekor jin. Mana dia tahu ada 5 ekor jin? Sepanjang saya mengamalkan perubatan ni, saya tak pernah nampak lagi ada jin dekat badan orang yang kita rawat tu. Kat mana dia nampak jin tu? Kalau dah nampak, ambil je lah, keluarkan je lah. Kenapa tak buat?
Kadang-kadang ada setengah-setengah pula tu dia kata, oh kepada kau ni ada jin, tapi jin ni aku tak boleh rawat. Dia ni keras, kata dia. Kau boleh cari ustaz lain rawat. Ada macam ni, hati-hati tuan-tuan. Hati-hati. Sebab kita takut dia esokkan kita punya akidah. Itu satu. Yang kedua, dia guna Al-Quran. Dia rawat gunakan Al-Quran. Nanti dia akan baca satu apa? Dia ambil beberapa naskah surah Yasin. Surah Yasin. Dia ambil surah Yasin tu, dia baca dia punya doa-doa dia. Lepas tu dia suruh kita bawa balik rumah, letak dekat jenang pintu, jenang tingkap, semua lah. Agak betul tak saya gitu? Kalau kita fikir sendiri, logik tak kita letakkan surah Yasin tu dekat jenang pintu, jenang tingkap dan sebagainya lah? Logik tak kita letak surah Yasin tu? Untuk apa kita letak surah Yasin dekat jenang pintu, jenang tingkap tu? Nampak macam pengobatan Islam kan? Tapi cara tu tak betul. Sebab surah Yasin tu bukan untuk kita letak kat tingkap ke dekat pintu ke. Surah Yasin tu untuk kita baca. Kita baca baru dapat dia punya pahala dia kan. Kita baca baru dapat pahala. Tak baca, biar tu kena berak cicak, najis, kita tanggung pula nanti. Ada pun macam ni. Ada pula ni lagi satu. Ambil ayat tertentu dalam Al-Quran, dia salin, tulis, lepas tu dia bungkus. Dia suruh kita pakai dekat badan. Dia suruh kita pakai dekat badan. Itu dah jadi seperti tangkar kan, pun tak boleh juga kita amalkan cara itu. Ni semua perkara-perkara ini kita perlu hati-hati. Elakkan daripada kita melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Macam ni. Kemudian yang ketiganya dia ada syarat pula. Dia rawat kita dengar dia baca Al-Quran semua, dia ada syarat. Kalau kau semua kau kena bagi aku pengeras. Dia wajibkan kita bagi pengeras. Kalau kau tak bagi aku pengeras, nanti penyakit dia datang balik. Macam dia Tuhan pula kan. Penyakit itu Tuhan yang turun pada kita, dan Tuhan yang menyembuhkan pada kita kan. Macam mana pula dia boleh cakap, kau tak bayar pengeras, tak bagi aku pengeras, kau akan penyakit dia akan datang balik. Kadang pengeras itu pelik-pelik. Dia nak ayam hitam, semua sekali hitam, daripada paruh dia sampai ke kaki dia, semua hitam. Tak kenyusahan orang kan. Ataupun dia cari duit setengah sen, itu masalah juga kan. Mana nak jumpa lagi sekarang ni? Itu semua perkara-perkara yang kalau boleh janganlah kita buat ni. Okey, yang keempat pengubatan yang kita nampak macam Islam, tapi ada penyelewan kat situ. Misalnya bila dia nak rawat pesakit, dia minta izin dulu. Macam selalu kita dengar lah. Kita dengar orang tua-tua cakap kan, minta tumpang nadu Datuk kan, macam tu kan. Dia pun macam tu. Ini pun tak boleh kita gunakan cara rawatan seperti ini. Kita takut kita sakit lain, kita akan dapat lagi benda yang lain. Macam baru ni saya pergi rawat dekat satu rumah dalam daerah Rembang juga. Pesakit ni dia mengalami perasaan takut dekat dalam rumah sendiri. Takut. Lepas tu tak boleh tidur, rasa ada benda berjalan-jalan dalam rumah dia. Tapi masa dia cerita kat saya tu, dia tak cerita semua sekali pada saya. Dia hanya cakap macam tu saja. Tapi bila saya dah pergi ke rumah dia,
Dia baru cerita dekat saya, sebenarnya ustaz, saya dah pergi dengan seorang ustaz. Ustaz ni dia ada tanam barang dalam rumah saya. Barang tu ada selendang kuning, ada paku, ada kayu keranda, ada tanam kubur. Cakap apa amalan yang dia buat ni? Ini tak betul ni kan? Apa lah benda-benda tu letak dalam rumah? Dia korek dia tebuknya apa ni, kita punya tile, dia tebuk dia berudi dia masuk benda tu dalam tu. Ini kerja merawat lah. Ini kerja merawat. Lepas tu bila dipanggil, mula-mula 100.5, kali kedua 400, kali ketiga jual mahal. Telefon tak nak angkat. Tu yang makcik tu telefon kami dari Subak untuk bantu dia. Ni pun satu hal lah, ni satu hal yang kita perlu hati-hati lah. Okey. Kemudian yang popular sekarang ni, yang popular dekat di kalangan masyarakat Melayu sekarang ni, saka. Saka. S-A-K-A, saka. Saka. Ada setengah-setengah perawat dia tengok macam kita, dia kata kau ni ada saka ni, dia kata. Kat mana dia tengok, dia nampak, saya tak tahu. Tak tahu. Saya tak tahu. Kadang-kadang pesakit datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, boleh tolong tak buang saka saya? Saya cakap, dah tahu ada saka, buang lah. Dia kata, saya dah jumpa Ustaz tu, dia kata saya ada saka, tapi dia tak berani nak buang, kata dia. Ini masalah. Betul ke saka ni? Betul ke saka? Okey. Ada beberapa orang ustaz lah, guru agama lah yang saya dengar dia punya ceramah kan. Sebenarnya apa yang dikatakan saka itu bukannya satu benda yang betul-betul. Kadang-kadang ada setengah-setengah perawat yang ambil kesempatan. Ambil kesempatan. Kadang satu kali rawat tu bukannya murah. 400-500 seekor. Kalau dia 2 ekor dah 700. Dah 1000. Dan banyak lagi lah dia punya tu. Jadi kita pun kita hati-hatilah. Kalau nak dapatkan rawatan, hati-hati. Jangan terpengaruh dengan perkara-perkara seperti itu. Kita orang sakit kan, bila cakap dia ada ni macam ni, kalau nak rawat kena bayar macam ni, dia pun bayar je. Macam ada seorang guru di Kemencing, dia nak rawat, dia ada masalah sakit sebab dia selalu masalah rumah tangga, lepas tu selalu letih tu. Dia jumpa perawat ni, kata saya boleh rawat, kata dia, tapi dengan syarat awak kena tanam pokok kurma dekat rumah awak 3 batang. Aku kena mengenai sakit tu dengan pokok kurma. Pokok kurma 3 batang. Dan pokok kurma tu kena beli dengan dia. 1 batang RM350. 3 batang RM1,000 lebih kan. Lepas tu nak tanam pokok tu kena dia tanam. Orang lain tak boleh tanam, dia tanam. Upah tanam satu pokok RM150. Dia dah kira semua, lebih kurang dia dah belanja lebih kurang RM6,000 untuk rawatan tu. Dia dah sampai kat situ, dia dah tak sedar hati. Dia datang jumpa lah, pergi pusat rawatan, tanya. Dia kata, betul ke Ustaz ada kaedah rawatan macam ni? Kita cakap, dekat mana yang dapat ni? Itulah, saya sedang berubat ni, kata dia. Kena bayar ni. Kenapa dah sampai RM6,000 dia habis baru tanya? Kenapa sebelum rawatan tu tak tanya? Ini dah satu kita punya kelemahan lah.
Sebab kita pun tak jelas sebenarnya kita kadang-kadang kita punya pegangan agama tu tak jelas, tak jelas, tak faham sebenarnya Islam tu macam mana, apa Islam sebenarnya kita tak faham. Jadi apa orang ulung aja semua kita kebas, orang tipu kita pun macam tu pun kita jalan juga. Itu jadi masalah. Okey, kemudian sudah tentunya tidak boleh melakukan perkara-perkara yang syirik lah. Contohnya nak rawat dengan dia, awak kena siapkan satu hidangan, kena hantar dekat tempat-tempat sekian. Ada lagi tuan-tuan macam tu sekarang. Ada lagi, masih ada lagi. Dia nak rawat, kena hantar satu hidangan ke tempat-tempat sekian-sekian. Agak munasabah pun. Kita pun tak tahu lah kan macam mana kan. Ni yang jadi masalah ni, masalah yang apa ni, yang berlaku dalam masyarakat. Di sinilah inisiatif yang diambil oleh Ustaz Abdul Ghani untuk membuka PRK yang ada di Negeri Sembilan. Sekurang-kurangnya kita dapat mengurangkan perkara-perkara yang tak betul dalam masyarakat kita. Dalam masyarakat kita. Sedikit pengalaman yang nak saya kongsi bersama, iaitu tentang rawatan ni. Saya biasa merawat dua kategori. Dua kategori, iaitu orang tua dan juga kanak-kanak. Orang tua biasanya yang berumur 60, 70 tahun, 80 tahun. Ini biasalah saya akan diarahkan oleh ketua untuk pergi. Ni ada permintaan, awak pergi kat sini rawat. Pergi sampai rumah, perkara pertama sekali saya akan tanya, Wan semayang tak Wan? Wan semayang tak Wan? Ini perkara pertama saya akan tanya, Wan semayang tak Wan? Tak semayang tadi. Asal Wan tak semayang? Siapa nak ambil dia semayang tadi? Wan tak boleh jalan ni, duduk atas katil terbaring je, macam pun nak ambil semayang. Kesian pun. Daripada muda dah semayang sampai di akhir hayat macam tu, tak dapat mengerjakan solat. Siapa nak tolong dia ambil dia semayang? Siapa nak tolong dia ambil wuduk tu? Anak-anak lah yang jaga tu. Anak-anak yang jaga kena bantu dia ambil wuduk untuk dia solat. Dan kena ingatkan dia waktu solat. Mak, dah masuk waktu solat zuhur ni, jom solat. Kena ingatkan dia. Sayang tuan-tuan, itu kadang-kadang ibu kita kalau dia tak solat di akhir-akhir ni, kita selalu minta apa? Husnul khatimah kan? Husnul khatimah. Tapi macam tu macam mana? Sian. Jadi kalau ada lah tuan-tuan yang ada mak yang dah berumur macam tu, kalau dia perlu ambilkan wuduk dia, ambilkan wuduk dia. Gunakan spray lah, alas dengan apa, towel, ambil spray. Macam kita pergi Mekah kan, ambil ramai-ramai tu kan, pakai spray kan. Spray tu sampai dah kata itu, kita kata lah, ambilkan wuduk dia. Ajar macam tu. Kadang-kadang tak dipedulikan tentang salat tu. Kita pandang ringan salat. Padahal salat itulah yang pertama akan dihitung nanti. Salat tu akan pertama ditanya nanti. Kita tak beri perhatian, macam mana nak jawab? Dia Jin. Ya. Oh. Masuk dalam badan
Ya. Dia boleh sakitkan kita dengan izin Allah. Dia boleh sakit dengan izin Allah. Allah beri dia, Allah beri dia kelebihan untuk sakitkan kita. Memang jin ni dia boleh masuk dalam badan manusia. Terutamanya dia boleh masuk melalui dia orang romo kita. Itu sebab kita kena baca ayat-ayat pendinding, ayat-ayat untuk mengelakkan kita daripada dimasuki oleh jin dalam badan kita. Nanti insyaAllah saya akan kongsikan dengan setiausaha lah. Setiausaha nanti setiausaha boleh pastikan dalam grup taman ni untuk amalan. Dia boleh masuk. Itu sebab kita kena sentiasa berta'awuz kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mohon perlindungan daripada Allah daripada syaitan yang dirajam. Kena sentiasa baca itu. Kemudian kemungkinan ada perkara-perkara yang dibuat yang mengundang kehadiran jin tersebut. Boleh? Ya, boleh. Jin Kristian ke, jin India ke, jin Cina ke, memang ada macam-macam kan. Bila saya rawat tu macam-macam ada pun. Dia main wayang kulit pun ada, main mayung pun ada. Ada. Benda tu boleh berlaku, ya. Boleh berlaku. Sebab kita kena ada pelindung pada diri kita. Ada pelindung. Yang paling mudah sekali kita baca 3 kul tuan. 3 kul tu ayat sangat power. Sangat hebat ayat tu. Sangat hebat ayat tu. 3 kul tu. Okey, boleh tak? Ya. Kita tiup dekat tangan, kita sapu seluruh badan kecuali kemaluan. Ya. Jadi kemaluan kita. Okey, kemudian lagi satu masalah orang tua ni. Masalah orang tua ni satu lagi yang biasa saya lihat bila kita pergi rawatan. Dia ada yang jenis suka tak tahu masa muda dia macam mana. Dia dalam keadaan dia sakit tu, dia akan jaga dalam pukul 10-11 malam. Dia menyanyi sampai subuh. Sampai subuh. Dekat subuh tu dia berhenti tidur sampai pukul 12 tengah hari. Dia tidur. Dia pun biasa jumpa. Saya tak tahu ni apa dia punya ni. Tapi sebenarnya jiwa kosong. Biasanya jiwa kosong. Kita kena, kalau kita ada lah macam tu, kita kena ajar dia zikir-zikir yang apa ni, yang biasa kita amalkan lah. Terutamanya istighfar. Kena buat istighfar, baca selawat banyak-banyak supaya dia ingat dari semula. InsyaAllah bila kita buat macam tu, dia boleh ingat. Penyakit tu boleh hilang. Okay, dia orang tua juga. Orang tua satu lagi, dia lupa Al-Quran. Lupa Al-Quran. Saya jumpa 2-3 orang yang memang dia masa muda dia guru Al-Quran, tapi bila dia dah tua dia lupa Al-Quran. Satu berlaku dekat hospital Tampin. Anak-anak dia ramai 8 orang. Pagi saya petang tu dah pukul 6.30. Dia datang ambil saya kat rumah. Dan tu Ustaz, tolong Ustaz, datang ke hospital Ustaz. Mak saya sekarang tengah mengacau ni. Saya cakap, baca dalam apa-apa. Dia marah Ustaz. Suruh dia baca sendiri. Dia tak tahu, tak ingat apa-apa. Saya pergi tengok tu, memang betul, memang garang orang. Umur dah 84 tahun. Apa saya suruh buat? Saya kata 8 orang ni, siapa yang jaga dia, kita bergila-gila jaga. Pukul 7 pagi sampai pukul 2 petang, satu ni lah, seorang jaga. 2 sampai pukul 7 malam, seorang jaga. Malam sampai pagi, ada seorang jaga. Okey, bagus saya cakap kalau macam tu, adik-beradik sangat baik, berbuat pangkat dengan bagus. Jadi apa yang perlu buat masa jaga dia, baca Al-Quran. Baca Al-Quran supaya dia ingat dari semula. Mula-mula baca tu, pada minggu pertama dia baca,
Mak dia marah, mengamuk-ngamuk marah. Tapi masuk minggu yang kedua dia dah mula lemah, minggu ketiga dia dah tu, minggu keempat dia dah relax dah dengar. Rupanya minggu keempat tu adalah minggu yang terakhir dia. Anak dia sempat khatam Quran 3 kali baca untuk mak dia, sebelum mak dia meninggal. Alhamdulillah. Jadi dia dapat akhir dalam keadaan yang tenang kemudian. Okey. Biasa kalau orang panggil saya suruh rawat orang tua yang dah katakan dah memang uzur lah kan, uzur kan. Biasanya dalam pengajian saya, apa yang saya lihat, ada tanda-tanda yang kita dah nampak, saya akan cakap jangan tinggalkan orang tua ni. Sekurang-kurangnya ada seorang yang jaga dia sebelum jangan semua orang keluar pergi makan ke apa ke, mesti ada seorang yang jaga dia. Sebab apa? Kita tak nak masa dia tu tak ada siapa-siapa yang tengok dia. Tak ada siapa-siapa yang tengok dia. Biarlah kita sentiasa berada di samping dengan dia. Kadang-kadang kita tengokkan anak-anak ni macam-macam juga kan, macam-macam. Kadang-kadang kita tengok kadang-kadang anak ni taklah tu sangat kan, biasa-biasa je. Tapi dia dengan mak dia jaga memang sangat baik, memang bagus. Tapi kadang-kadang kita tengok anak yang pakaian dia bagus, Islamik semua kan, tapi dengan mak dia jaga, bila mak dah sakit macam tu dia jaga macam acuh tak acuh lah kan. Itu mesti juga kan kefahaman tu dari segi apa kita menjaga orang tua tu. Itu sangat penting lah. Kena beri pada anak-anak, kena turunkan ilmu tu, kena turunkan ilmu tu supaya dia boleh menjaga kita pada masa akan datang. Okey. Okey, kanak-kanak ni memang banyak pengalaman saya. Biasanya orang muda sekarang ni dia tak berapa ambil pusing kan. Biasanya kalau kita dulu orang tua-tua kan, dia waktu maghrib tu semua duduk dalam rumah kan. Sebelum maghrib semua kena balik, duduk dalam rumah. Saya jumpa satu kes seorang penjaga lah, ibu bapa lah, bawa anak dia jumpa saya. Anak menangis tak berhenti-henti. Saya cakap bawa anak pergi mana? Pergi tengok cowboy dekat pemosak. Cowboy tu mula buat apa? Pukul 7 kan? Pukul 7 malam bawa anak pergi tengok cowboy. Sembahyang maghrib kat mana? Belum sembahyang ni Ustaz, kata dia. La ilaha illallah. Apalah dah sembahyang, dah pukul 9 malam maghrib tak sembahyang. Macam mana? Ni anak saya nangis lah, kata dia. Yang kau pergi pukul 7 situ apa? Yang tempat-tempat seperti itu sepatutnya kita tak bawa lah budak-budak kecil. Tempat yang terbuka kan, buat tak bawa budak-budak kecil. Ni kalau orang tua memang dia pesan betul-betul ni kan. Tapi kadang-kadang kita sekarang ni tak ambil pusing lah. Waktu maghrib ke, waktu apa ke, kita jalan je kan, tak kisah. Okey, ni antara pengalaman-pengalaman saya lah untuk merawat pesakit, terutamanya kanak-kanak lah. Okey, kami di Darul Syifa bukan sahaja merawat manusia, bukan merawat orang. Kita juga merawat premis bangunan. Sekolah Duha baru-baru ini dan Polis Komuniti Rembau pun ada juga. Dulu sekolah sains Sains Rembau, Polis Vocational Rembau tu, Polis Pertanian. Kau dah cikgu tu kan. Situ pun kita pernah rawat bangunan, rawat binatang pun ada. Ada pula peternak ni dia alami binatang ni tak boleh duduk diam, berlari dia menuju satu kebun dia tu, berlari je. Dia pun dah risau, dia takut binatang tu akan tukan dia. Dia minta rawat binatang ni. Masya Allah.
Ialah itu kelebihan ayat Quran yang ada itu kan. Kelebihan pada ayat Quran. Alhamdulillah dapat dirawatlah. Okey. Baik, kemudian ada cara menghindari makhluk halus. Menghindari ni kita kena jagalah. Pertama kita kena ada ilmu Islam tu yang sebenarnya. Yang keduanya amalan kita. Amalan kita sejaga salat, belajar membaca Al-Quran, baca zikir, itu semua kena buat dengan betul lah. Okey, satu lagi yang saya pengalaman yang sangat tu, hubungan adik-beradik sangat penting sebenarnya. Hubungan adik-beradik sangat penting. Saya pernah didatangi oleh seorang jurukur yang ambil peperiksaan profesional. 5 kali dia ambil peperiksaan profesional, tapi tak berjaya. Dia kata dekat mana silap dia. Dia kata kalau ikutkan cara dia, saya nak tengok dia punya cara dia, orang yang bagus lah. Orang yang bagus, sembahyang tak tinggal. Saya tanya dia, adik-beradik ada tak? Berapa orang ada adik-beradik? Ada, saya ada 6 orang adik-beradik. Okey, ada tak adik-beradik yang dalam keluarga ni yang paling susah sekali? Ada macam ni, kakak saya ni. Paling akhir bila orang jumpa dia? 6 bulan lepas. Apakah kesusahan yang selalu dialami keluarga ni? Keluarga kakak kamu lah. Dia kata keuangan lah. Saya cakap dia, keluarkan sikit duit, derma pada dia, sedekah pada dia. Dia ustaz kata, saya bagilah, saya cukup. Alhamdulillah, lepas dia bagi sedekah pada kakak dia tu, dia hari Isnin tu dia pergi ambil pesa. Sebulan lepas tu keputusan keluar. Dia tengok keputusan tu, ustaz, alhamdulillah, saya lulus ustaz nanti. Itu berkat. Pertama, hubungan adik-beradik kan? Kedua, sedekah. Kadang-kadang kita ni nak sedekah, nak bagi orang jauh-jauh je kan, Lebanon, Palestin, Syria kan. Tapi adik-beradik kita tak tengok. Adik-beradik kita ada yang susah, kita kena bantu. Itu yang penting, dekat dengan kita. Itu yang penting. Bukan tak boleh bagi pada Palestin, Syria tu kita bantu, sebab kita sebagai orang Islam kita kena sayang saudara kita kan. Tapi ada yang lebih penting lagi, yang dekat dengan kita, adik-beradik kita. Itu penting. Kena tengok. Itu pengalaman saya lah. Tapi ada satu je, satu je saya jumpa, yang pernah saya tu. Okey, ayat-ayat yang biasa digunakan lah untuk jadi jadi pelindung pada kita, untuk jadi itu. Nak baca semua ni tak dapat ni cikgu tadi. Saya bacakan ayat dan saya bacakan surah apa, lepas tu nanti cari dalam Quran Okey. Ada banyak. Nanti saya bagikan yang tu. Okey. Yang pertama sekali tentu Al-Fatihah. Ulang. Kalau boleh baca 5 kali pagi, 5 kali petang. Amal sebagai itu, sebagai amalan kita lah. Macam kita buat zikir kan, subhanallah, baca Fatihah tu. Kemudian yang keduanya surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Al-Baqarah 1 hingga 5. Yang ketiga surah Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Ni ayat pemisah. Ayat pemisah. Kita baca, kita amalkan ayat ni untuk mengelakkan daripada itu. Kemudian Al-Baqarah ayat 163 hingga 164. 163, 164. Kemudian ayat 255 ayat kursi. 255 tu ayat kursi.
Itu memang kita tak tinggal lah. Surah Ali Imran ayat 18 hingga 19. Surah Al-A'raf ayat 117 hingga 120. Okey. Surat surah Al-A'raf. Ini Ali Imran Al-A'raf 117 hingga 120. Okey. Okey. Ada banyak lagi lah ayat-ayat lain. Kemudian yang bagus surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 5. Ar-Rahman ayat 1 hingga 5. Surah Al-Jin ayat 1 hingga 9. Okey. Dan ada banyak ayat lain lagi. Kalau aku tu besok ada kesempatan dan saya tukarlah, saya catatkan. Okey, amalan untuk kita amalkan setiap hari. Setiap hari. Kalau boleh 2 kali, selepas maghrib sekali, lepas subuh sekali. Iaitu yang pertama surah Al-Fatihah, yang keduanya ayat Muawwizat. Muawwizat ni 3 kul. Huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Yang ketiganya ayatul kursi. Okey. Yang keempat surah Yasin ayat 1 sampai 9. Yasin 1 sampai 9. Yang kelima ayat berkubur. Ayat berkubur. Dan yang keenamnya ayat bergerak. Ayat berkubur tu tahassatu bisni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ayat bergerak tu bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Sentiasa baca ayat ni. Ini adalah ayat-ayat pendinding lah. Kalau kita rasa-rasa ada gangguan pada diri kita, sebab yang tahu ada gangguan ni tuan-tuan je, saya tak tahu. Sebab bila tuan-tuan datang cerita tu, baru saya dapat gambaran dia kan. Baru saya baca apa yang patut saya baca. Okay. Susah nak tidur. Ada ayat yang kita boleh baca kalau susah nak tidur. Ya. Dia apa masalah nak tidur? Ya. Kalau macam tu kena rawat dah dulu. Rawat dulu. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Okey. Okey, saya biasanya saya akan gunakan rujukan saya lah. Buku yang paling ni buku ni lah. Ni buku silibus saya. Buku apa ni? Pengantar Pengobatan Islam yang tulis oleh Allahyarham Tuan Guru Dr. Harudin. Buku ni dia ada 5 jilid. Ini buku rujukan saya lah. Ini 1 sampai 5. Dia ada macam-macam kaedah macam mana ayat ni digunakan untuk buat hawatan ini, untuk hawatan ni. Dia diterangkan dalam ni. Saya nak terang ni tak boleh. Setahun dari masa dia belajar. Okey, yang keduanya buku rujukan yang terbaru lah, yang ada di pasaran sekarang ni, iaitu Mudaris Sifat Darussalam. Yang ni dikarang oleh Allahyarham Datuk Ismail Kamus. Datuk Ismail Kamus. Dia dikarang buku ni lah. Ini buku rujukan lah. Buku rujukan. Kadang-kadang macam orang kena batu karang. Batu karang. Katakan batu karang lah contoh. Batu karang biasanya kita akan, kalau dengan Darus Sifat, biasa kita akan gunakan serai wangi 11 batang. 11 batang serai wangi. Dia rebus, minum air dia selama 3 hari. Buat 3 hari lah minum. Tapi ada setengah-setengah pesakit dia tak jalan dengan serai wangi ni.
Dia tak jalan. Dia bila dia minum masih lagi ada, rasa masih ada lagi kata dia. Tapi kalau dengan Dayaham ni, dia punya panduan dia bagi suruh minum air apa ni, lobak putih. Lobak putih blender, minum air dia. Buat 3 kali juga minum. Tapi bila lobak putih ni masalah kan, dia punya bau itu satu kampung bau kan, tak boleh tahan. Tapi alhamdulillah, beberapa orang pesakit yang saya rawat yang dah laser pun, alhamdulillah dia dapat keluar. Dia kadang-kadang dia dah laser pun dia rasa sakit lagi. Bila dia minum, alhamdulillah dia tu keluar, bersih lah. Bersih. Tapi kita kena rujuklah sumber yang betul lah. Jangan main bagi-bagi tentu pasal kan, nanti susah nanti. Pesakit nanti itu kita ada rujukan kita lah. Bukan bagi suka-suka je kan, kita ada rujukan dia. Bukan senang bagi orang makan ubat kan. Doktor tu dia ada preskripsi dia kena tahu berapa gram kan. Okey, kesimpulannya, kita sakit dapatkan rawatan. Kalau katakan kita dah berusaha dengan pergi ke hospital tak boleh, pergilah pada rawatan alternatif. Kalau dah buat rawat dengan rawatan alternatif tak sihat juga, pergilah kepada rawatan ke hospital. Jangan kita kata aku tak nak pergi hospital. Tak boleh. Ada pesakit saya, bila dia bila dia datang pada saya tengok dia ni, ini bukan pesakit gangguan-gangguan ni, cik dia cakap. Pakcik punya sakit ni, hospital kena pergi. Anak dia buat pergi hospital, alhamdulillah, buat pembedahan, selesai masalah. Allah bagi jalan dia untuk sembuhkan dia kan. Jangan kita kata tak boleh, aku nak rawat secara Islam. Itu yang kadang-kadang sampai kepada perawat-perawat yang tak tanggungjawab tu. Jadi kita susah nanti kan. Dia pesongkan akidah kita. Okey, dapat. Jadi kalau saya bagi sesi untuk soal jawab lah, kalau ada nak tanya apa-apa. Ya. Penyakit yang selalu diingat pada orang yang dah tua, dah saya dekat 70 lah. Okey. Apa penyakit selalu? Okey, biasanya orang tua saraf, tuan. Saraf. Biasa. Okey, sebab apa penyakit saraf ni biasa kena pada orang tua? Agak-agaknya, kenapa? Selalu kena pada orang tua. Sebab biasanya orang tua ni, orang dah berumur ni kan, dia jarang keluar waktu pagi kan, kena matahari. Kan? Selalunya kita kat dalam rumah kan, dah kadang nak keluar pun dah pukul 10 pun nak keluar kan, di dalam rumah. Cuba keluar pagi-pagi dalam pukul 8.30 tu, dapatkan matahari pagi. Dia bagikan kat badan kita ni cahaya matahari. Saya ada 2 kes yang saya yang saya pernah rawat bersama Ustaz Gadi. Satu di Cembong, seorang kakak ni umur dia masa tu umur dia 42 tahun. Tapi dia dah tak boleh jalan, terlantar dekat rumah. Kalau nak bawa keluar kena naik wheelchair, bawa keluar. Bila kita tengok rawatan dia tak ada kata ada gangguan apa, tak ada. Alhamdulillah tak ada gangguan. Tapi dia ni sebab dia duduk aja dalam rumah, semua keperluan dia anak dia akan bagi, makanan anak dia akan hantar, apa semua kan, semua siap. Tapi bila saya cadangkan Ustaz ni cadangkan, bawa dia, jemur dia setiap pagi dari pukul 8 sampai pukul 9 pagi, jemur kat luar matahari pagi lah. Dengan pukul 12 lagi lentung nanti. Pukul 8 tu macam sekarang pukul 8 dah cerah kan, dah terang kan, dah panas kan, pukul 8 pagi tu. Alhamdulillah dalam masa 1 minggu
dia dah ada perubahan, kaki dia dah boleh bergerak. Bila dia pergi ke hospital, doktor kata, buat apa? Dia kata, jemur matahari. Doktor kata, betul, bagus kata dia. Lepas tu dia dah boleh berdiri, dia berjalan di atas embun dekat rumput tu lah. Embun rumput tu pagi-pagi jalan. Sebulan dia dah boleh berjalan, tapi berpapah. Alhamdulillah dah boleh bergerak. Dan dalam masa lebih kurang 3 bulan dia dah boleh berjalan macam biasa. Alhamdulillah. Seorang lagi di Melaka, makcik ni dah umur 77 tahun. Dia kena minor stroke. Minor stroke sama jugalah. Anak takut kan, minor stroke letak mak dekat dalam bilik, jangan keluar apa semua kan. Dia cakap tak boleh. Tak boleh, dia dalam bilik tak boleh. Kena bagi dia jemur matahari. Jemur matahari. Dia bawa dalam jemur matahari ni. Saya pun agak rasa ajaib juga lah. Dengan cahaya matahari itu Allah sembuhkan dia. Sekarang ni dia boleh kutip telur itik lagi. Dia boleh itik, dia boleh kutip telur itik, boleh kait kelapa. Alhamdulillah. Itulah saya rasa tu kan punca ni kan. Kita buangkan matahari kan. Biasalah, terutama dah bencin-bencin ni kan, jarang keluar duduk luar kan. Kalau kita masa kerja dulu ya kita sentiasa kat luar kan. Ini kan kita jarang nak keluar. Bukan orang umur 60 tu juga, ada juga orang yang umur 40 lebih pun ada juga kena saraf. Penyakit saraf ni biasa. Terutama kaki lah, kaki di bawah ni bukan ke bawah tu. Dia duduk kerja bilik aircon kan. Masuk kerja pukul 8 sampai pukul 5 petang. Duduk dalam bilik aircon tak keluar. Itu yang masalah. Bila kita kata jemur, alhamdulillah. Okey. Tapi jangan pukul 12 ya. Nanti salah faham lah pukul 12 tengah hari. Tengok bentuk pula nanti kan. Itu masalah nanti. Masalah saya pula nak jawab. Okey. Kalau ada lagi? Ayo. Kalau ikut selalu apa yang saya dengar dulu daripada Syekh Muhammad. Ya. Jadi kalau orang mengadu sakit, selalu dia kata macam yang kata tadi lah, siapa dah buang hulu. Jadi yang saya pernah dengar apa ni, Syekh Faiz yang rasanya pakar dalam hal merawat tradisi itu. Ada tak ada kita ni yang dapat menghubungi keluarga mereka tu yang faham tentang cara nak hindar nak buang tu. yang nak buang sako tu. Setakat ni saya tak pasti, tapi insyaAllah saya akan rujuk pada Ustaz lagi. Saya akan rujuk. Ada dia punya keluarga yang duduk dekat Taman Seremban Jaya, Ustaz Razi. Ustaz Razi ya. Ya, Ustaz Razi ni dia punya rawatan tu apa tu sikit. Seremban Jaya. Dekat surau Taman Seremban Jaya. Rumah dia sebelah surau lah. Bukan dia rawat kat surau tu, rumah dia sebelah surau. Okey? Ya. Saya pernah diajak oleh Datuk Ustazah dulu. Kita nak tidur terakhir diri kita. Ayo. Tapi saya tak tahu hujung kan. Buat lah ada. Oh. Ayat Fatihah, ayat kursi, 3 kul. Betul? Betul? Betul. Itu memang ada hadis Nabi yang suruh kita buat macam tu. Terakhir diri kita. Ya. Betul. Tapi saya tak tahu cerita hujung tu. Betul. Itu amalan dia ada kebaikan dia, insya-Allah. Ada kebaikan. Dia Rashid Singapura, Siti Rashid pun jatuh juga. Betul. Kalau tu betul amalan tu. Jangan dia baca-baca lain kan. Okey? Saya nak tahu yang hujung yang tuan kata tak tahu dia apa benda itu. Ya, suruh kau buat ni tadi. So saya buat lah. So buat je. Orang lain suruh. Jangan tanya faedah apa-apa. Hujung kan tak tahu. Kau buat yang tidur, kau baca kata laki diri kau. Okey? Ustaz lagi satu. Okey. Sako dia selalu saya dengar. Tapi macam mana kita nak tahu orang tu ada sako, tak ada sako? Pada saya semua orang sama ya. Saya pun tak dapat nak cerita orang ada sangka macam mana
Tapi biasanya orang yang ada mengamalkan ilmu-ilmu tertentu, ilmu-ilmu tertentu. Misalnya kalau perempuan dia ada ilmu, dia amalkan ilmu kecantikan. Okey, ilmu cantik, dia tak pakai susu. Dia ada ilmu baca-bacaan dia tertentu tu. Ataupun kalau orang lelaki ni dia nak kuat, dia nak kuat, dia adalah kelasap keris ke apa tu kan. Dia gunakan keris tu sebagai sumber tenaga dia lah untuk buat tu. Yang ni saya pernah jumpa juga, pernah rawat juga orang seperti ini. Adakah sangka dia boleh diturunkan? Kalau biasanya kalau yang ada benda, dia boleh turunkan. Contohnya pasal kata keris tadi kan, keris tu ada orang yang ambil, biasa dia akan ambil sekali. Mana dia benda tu berisi lah kan, berisi. Ustaz kata ada apa ni, amalan yang menarik jin tadi. Apa benda amalan yang datang jin ke jin? Macam-macam tuan. Misalnya kita apa? Misalnya kita melakukan maksiat, jin juga melakukan maksiat. Kita apa ni? Percampuran lelaki perempuan tanpa apa ni yang bukan muhrim kan, itu semua tarikan. Kadang-kadang majlis-majlis macam tu dia suka datang tu, dia campur. Kadang dia bawa balik sekali. Yang kena bawa balik tu yang kadang yang jadi teruk tu, yang menjerit-jerit dan sebagainya. Ada lagi lah amalan-amalan yang kadang-kadang zikir-zikir yang tak apa ni kan, yang tak diwarisi daripada tu yang betul kan, dia akan jadi juga macam tu. Ada juga tuan, kalau apa ni Tuan Haji baca dalam apa, dalam internet pun ada nampak yang macam baru ni yang bertaubat tu, yang apa dia baca tu, yang perempuan tu. Ada baru ni yang dia bertaubat tu kan, ada kan. Saya pun terlupa lah nama dia. Tadi saya ingat, saya terlupa lah. Dia punya amalan tu, amalan tak betul. Macam dulu apa tu, yang Terengganu tu, ayah pin kan, ayah pin. Lepas tu bila orang tu balik, ada benda ikut dia balik. Dia amalan dia. Dia pergi kat situ, dia dapat benda tu. Okey. Saya juga ada pengalaman merawat orang bukan Islam. Orang bukan Islam dia datang minta rawatan dengan kita orang. Ada juga lah rawatan, ada 3-4 orang lah yang kita boleh bagi bantu dia. Lepas kita rawat dia tu, kita bagi dia air doa je lah. Tapi kalau orang Islam kan, kita akan bagi dia amalan kan, untuk kita amalkan. Tapi yang bukan Islam ni kita terpaksa bagi tu lah. Kita boleh bantu, tak apa, tak ada masalah. Walaupun dia bukan Islam, sebab Al-Quran tu untuk manusia kan, seluruh manusia, seluruh alam ni. Jadi tak ada masalah. Okey. Ada lagi? Tak ada? Okey, insyaAllah mudah-mudahan sedikit penerangan. Mungkin apa yang saya sampaikan ini tidak begitu teratur. Saya mohon maaf lah atas kelemahan saya itu. Sebab saya tak biasa bercakap dengan apa ni. Biasanya kalau orang telefon saya akan minta orang lain. Saya nak bagi Ustaz Ashraf tadi, sebab Ustaz Ashraf ada kat Terengganu. Ada Ustaz Ashraf. Tapi yang kali esok kita boleh susun lah. Nak bagi kat Ustaz Ghani pula. Ustaz Ghani dia apa, dia bekerja kan, petang susah sikit lah. Kalau hari cuti tu dia okey lagi. Boleh. InsyaAllah nanti yang tadi saya ingat kita panggil Ustaz Ghani lah, senang. Nanti kita aturkan supaya Ustaz Ghani dapat beri penerangan tentang apa ni, dari sifat lebih jelas lagi lah. Kalau lebih bagus, masuk kelas belajar. Kita ada kelas, kita akan kelas yang ke-6, sesi ke-6 nanti. Sebab yang ke-5 ni dia belum habis lagi, dia akan dijazahkan nanti. Lepas habis kelas yang ke-5 ni, kita akan buka kelas yang ke-6 pula. Okey, satu lagi lah, saya pesan kepada apa ni, kepada tuan-tuan semua, kalau nak pergi dapatkan rawatan mana-mana lah,
dari syifa ke mana ke, mestilah ditemani oleh mahram. Teman yang mahram. Macam baru ni kes yang dekat Kelantan tu kan, orang minta rawatan dia berapa ni pula tu bohong banyak jumpa kan. Kita takut dah, kita ni punya iman ni bukan apa kan, kadang turun kadang naik kan. Itu sebab kena ada mahram. Janganlah kita suruh orang rumah dia pergi, kau pergi lah, dah tua tak ada apa tu lah, kata dia. Tahu dia mahram ni tak kira tua ke muda ke, kena ada teman. Semudah pun dia boleh jalan sesama kan, dan tua tak nak jalan sesama ni. Kena ada mahram. Saya kalau yang bukan mahram datang, kalau katakan perempuan datang tanpa ditemani oleh itu, saya takkan rawat. Saya cakap dengan saya takkan rawat. Saya akan bagi dia air, so dia balik. Saya tak rawat. Dia mesti ada mahram dia. Sebab kita takut nanti bila kita rawat, katakan dia ada gangguan, dia menjerit-jerit, dia mengonta-onta, siapa nak pegang dia? Kalau kita pegang kan, dia sedar-sedar kan, dia kata kita ambil kesempatan apa kan, susah kan. Jadi masalah. Jadi elok, bukan elok, wajib mahram yang teman pasangan dia untuk pergi rawat. Kalau anak kita perempuan, kita lah teman dia, pergilah. Jangan biarkan dia pergi sendiri. Bahaya terutamanya pada yang ambil kesempatan. Yang tak ambil kesempatan ni pun jangan percaya sangat, pakai dia kena yang putih kan, sampai itu nanti kan bahaya. Kita doa supaya Allah lindungkan kita dari lakukan perkara-perkara macam tu, tapi kita takut Allah nak uji kita berkeadaan macam tu. Okey, yang keduanya, kalau kawan-kawan kawan-kawan sahabat-sahabat datang dengan saya datang ke rumah untuk rawatan. Biasanya kita kawan ni kalau datang rumah kita bagi minum makan semua kan. Tapi saya kalau datang sebab nak rawatan, saya tak akan bagi minum. Saya tak akan bagi minum, bukan tak boleh. Sebab pernah berlaku satu peristiwa, saya merawat seorang rakan. Rakan ni dia rapat selalu datang. Bila lepas rawatan tu kita bagi dia minum. Bila dia minum tu, dia hantar dia menjerit. Ayah pun kau bagi aku minum ni, sakit tu kat aku ni rasanya. Kita dah rasa macam apa pula kan. Jadi orang rumah saya pun sedih masa tu. Apa pula tadi bagi air biasa je. Jadi kita tak bagilah. Kalau datang sebab rawatan kita tak bagi. Kalau datang ziarah insya-Allah kita bagi. Tapi datang sebab nak dapatkan rawatan tak, saya tak bagilah. Memang tak bagi. Cikgu tak bagi minum cikgu datang sebab rawatan tak bagi minum. Itu sebab dia, bukan ambil sebab apa. Sebab kita takut nanti dia jadi mudarat pada dia pula. Nanti jadi minum, dia jadi mudarat pada dia. Okey, itu saja. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di lain masa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.